yang kena masuk. Habis kalau macam tadi, contoh, ulama kata yang pertama sekali isteri tak dikenakan kafarah. Dah? Suami pula tengok kes. Dah? Kalau suami biarkan apa yang berlaku, maka wajib suami kena kafarah. Takkan bini masuk kita tak sedar. Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Dia biar je isteri duk masuk. Dah? Maka hukumnya wajib kena kafarah. Tapi kalau isteri suami sedar, hei, duk buat apa ni? Dia tolak isteri dengan sifat yang baik. Maka suami batal puasa tak? Tak batal sebab tergagah. Yang kedua, kena kafarah tak? Tak kena kafarah sebab dia dimasuk dah. Melainkan isteri tadi. Isteri kena kafarah tak? Tak. Sebab tu banyak email kita terima. Dia kata, ustaz, dulu masa pernah mula-mula menikah, Allah Ta'ala uji, berasa nak berjimak pada bulan Ramadan. Tapi nak puasa 2 bulan berturut-turut ni payah sebab datang hid. Dah? Maka kita jawab, tiada bagi perempuan kafarah. Cuma bagi isteri tadi, pertama dia wajib ganti 1 hari. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Yang ketiga, wajib dia bertaubat kepada Allah. Tiada kafarah bagi perempuan. Jelas? Dah? Habis. Jadi yang ketiga, menahan dirinya daripada jimak pada siang harinya. Malam hari boleh berjimak lah. Dah? Bermakna malam hari boleh berjimak. Sebab tu tak ada waktu haram jimak ni. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, ada ke orang kata malam, dia kata apa? Malam raya haram berjimak. Dah? Dia tanya malam raya haram berjimak. Kita kata betul lah malam raya haram berjimak. Haram dekat mana? Dekat masjid. Contoh dah. Dekat rumah tak haram lah. Allahu Akbar. Seronok sangat dapat tahu besok nak raya. Nak berjimak lah masjid. Contoh ulama kata hukumnya haram. Dekat rumah tak ada masalah. Habis. Dan yang keempat, Salim, di antara fardu puasa, yang keempat, menahan dirinya daripada muntah dengan sengaja. Menahan dirinya daripada muntah dengan sengaja. Bermakna tak dapat tidak, fardu yang perlu dilakukan orang berpuasa ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari lapar dan dahaga. Yang ketiga, menahan diri daripada berjima. Dan yang keempat, muntah dengan sengaja. Dah? Habis tu ustaz yang kata menahan panca indera itu, menahan panca indera termasuk pada ilmu tasawuf. Dah? Sebab itu kalau tak jaga mata, dosa tidak, puasa tetap berjalan, cuma pahalanya tiada. Sama juga masalah orang membohong pada bulan Ramadan. Sama juga masalah orang berjudi pada bulan Ramadan. Sebab tu cerita masalah judi ni tuan-tuan dah. Satu benda yang hamba boleh kaitkan dengan golongan kita orang mengaji ni. Bermakna pada adat tuan-tuan ni bukanlah kaki toto, betul tak? Kita tak pergi toto dah. Tapi jangan lupa, akhir zaman ni banyak benda-benda yang kalau kita tak mengaji, kita orang mengaji terpedaya dengan judi. Contohnya main badminton. Contohnya main futsal. Hukum main futsal, dah? Kota warisan, blok ini nak lawan dengan blok sana, contoh. Dah? Lepas tu dia kata, siapa kalah bayar gelanggang. Judi ke tidak? Cuba jawab. Judi ke tidak? Dah? Siapa kalah malam ni belanja mi udang, contoh. Dah? Judi ke tidak? Hukumnya judi. Dah? Satu perkara yang nampak ringkas, kadang-kadang kita terleka dan terlalai. Main badminton 2 orang, nak sewa kod. Okey, hari ni siapa kalah bayar kod. Ulama kata hukumnya judi. Melainkan kalau kita kata pakat-pakat main lah, aku pakat bayar malam ni, hukumnya lain. Dah? Lepas tu kata nak minum teh, tak apalah aku pakat bayar, hukumnya lain. Tapi kalau memberi persyaratan, siapa kalah hari ni wajib mengeteh, wajib minum, maka hukumnya menjadi perjudian. Dah? Sebab tu perkara-perkara judi, semuanya ini kadang-kadang merosakkan pahala puasa dan sebagainya. Habis masalah fardu. Yang keempat. Yang ketiga, dah 4 saja. Jika ditanyai orang akan kita berapa perkara sunat puasa itu? Dah, perkara sunat puasa pula. Jawaban, sunat puasa itu 3 perkara. Dah, sunat puasa 3 perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila jatuh matahari dengan yakin ataupun zon.
Menyegera berbuka puasa apabila jatuh matahari dengan yakin ataupun zon. Walaupun azan dah lambat. Dah. Bermakna walaupun azan cepat, matahari tak jatuh lagi. Bermakna ikut matahari. Tapi pada adat orang tak ikut matahari dah, orang ikut azan. Maka bila azan berkumandang, sunat disegerakan berbuka. Kata Nabi SAW, pertama didahulukan khurma. Dah. Sekira tiada khurma, maka memakan manis-manisan. Sekira tiada manis-manisan, maka kita minum air suam. Dah, 3 perkara sahaja yang sunat disegerakan. Tak ada buah khurma, manis-manisan. Tak ada manisan, kita minum air suam. Yang kedua, melambatkan makan sahur. Baik, masalah melambatkan makan sahur ni tuan-tuan, kata ulama, berapakah detik waktu yang paling afdal yang nak dapatkan sunat? Dah. Kata ulama, sekurang-kurang 2 rakaatnya sembahyang nak masuk kepada waktu. Itulah waktu paling afdal. Maknanya 2 rakaat sembahyang agak-agak berapa minit? 5 minit. Dah. Tapi nak dapat afdal ni payah. Sekurang-kurang kita ambil mengujung-mengujung pun tak apa dah. Contoh waktu subuh pukul berapa? Pukul 6. Imsak pukul berapa? 5.50. Imsak nak sampai ke waktu subuh tu boleh makan ke tak? Boleh. Jangan berbalah. Imsak ni ulama kata waktu berjaga-jaga. Sama juga masalah korek hidung bulan puasa. Dah. Datang ustaz ni berceramah, dia kata korek hidung bulan puasa batal. Datang pula ustaz ni berceramah, dia kata korek hidung bulan puasa tak batal. Akhir sekali yang pening kita. Padahal ustaz ni pun betul, ustaz ni pun betul. Yang ustaz A kata betul, dia kata korek hidung batal puasa. Ustaz itu menggunakan kaedah ihzar. Apa makna ihzar? Berjaga-jaga. Dah? Takut terlajak, takut tak tahu mana had yang boleh korek, mana had yang tak boleh korek. Maka ustaz tu kata, dia kata batal puasa lah. Dia gunakan kaedah ihzar. Datang pula ustaz yang B, dia kata korek hidung tak batal puasa. Ustaz tu pun betul. Cuma dia kena hurai sampai habis. Mana korek yang tak batal puasa? Korek yang tak kena rongga yang keras. Sekira-kira kalau kita congak, manakah had mata nampak? Angkat hidung. Nampak had zahir mata, maka had itu tak batal. Sekiranya kena rongga keras, maka batal puasa. Artinya, daripada was-was, baik tak payah korek. Kan mudah. Dah. Daripada was-was, mana had yang boleh masuk, mana had yang tak boleh masuk. Baik tak payah korek. Sama juga masalah bawasir yang akan kita cerita sebentar lagi. Dah. Jadi yang kedua, ulama kata melambatkan makan sahur dan waktu paling afdal sekurang-kurang 2 rakaat sebelum nak masuk waktunya subuh. Yang ketiga, di antara perkara sunat berpuasa ialah meninggalkan berkelahi, berbantah-bantah dan daripada berkata-kata yang dusta dan yang keji. Dah. Yang ketiga, nak mudah faham, dipanggil menjaga daripada anggota yang 7. Mata, telinga, hidung dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok rancangan Laukana Bainana, dah, berkenaan bila mana dia buat, dia panggil apa hak tanya seorang-seorang ni? Ya? Interview tak tepat lagi. Boleh pakai dah. Bila mana dia buat interview, dalam 100 orang dia buat kajian, dia kata perkara yang pertama sekali yang perlu orang berpuasa yang perlu tinggalkan, antara rating yang paling tinggi, pertama sekali meninggalkan mendengar muzik. Itu rating yang paling tinggi sekali. Dah. Dalam banyak interview dia, yang paling tinggi, yang paling afdal ialah meninggalkan muzik. Bermakna cuba ikhtiar dalam bulan Ramadan, dalam kereta kita tak payah buka lah, walaupun radio IKIM contoh, dengar Quran dan sebagainya. Walau IKIM tu baik dah, tapi kita hidupkan halwa telinga dengan Quran. Yang kedua, dalam rancangan Laukana Bainana, dia kata yang banyak kita perlu tinggalkan bila dia buat kajian kepada remaja pula, meninggalkan onani. Dah. Orang Arab tuan-tuan nafsu dia kuat, sebab tu onani rating yang paling kedua. 2. Yang ketiga, di antara perkara yang perlu kita tinggalkan ialah menjaga mata. Sebab mata ialah yang membawa kepada hati. Bak kata orang lama dah, daripada mata jatuh ke hati. Sebab tu tak dapat tidak bagi mereka nak menjalani ilmu sufi, bermakna perkara yang pertama sekali ialah menjaga mata.
Sebab tu mereka menghidupkan kehidupan di pinggir-pinggir kampung. Kerana apa nak jaga mata ni? Sebab mata raja segala fitnah. Dah? Sebagai contoh kita balik beraya. Aku nak kata mak saudara aku dah semayang, daripada pagi sampai ke petang, pakai duk baju tu, lipstick masih lagi tak berubah, eyeshadow masih lagi kita nampak, nak baik sangka dia semayang lagu mana? Contoh. Dah? Hati aku nak baik sangka ni, maklum aku dah semayang ke tak? Berasa nak tegur dah semayang ke belum? Contoh. Takkan datang hit lagi umur 50 pada adat menopause dah. Contoh. Maaf dah. Contoh. Artinya nak tegur. Hati berprasangka dah semayang ke tak? Dah. Tapi walhal mata tak mengizinkan. Nak izin lagu mana? Baju tak tukar, eyeshadow daripada pagi sampai petang warna biru. Lipstick duk kekal lagu tu. Dah. Bila mata tak menzahirkan, nak baik sangka boleh tak? Cuba jawab. Boleh tak? Payah. Dah. Payah. Habis. Jadi kesimpulan kita ulang balik, di antara perkara sunat yang perlu dilakukan bagi orang yang berpuasa, pertama sekali menyegerakan berbuka puasa satu. Yang kedua, kata ulama, melambatkan makan sahur. Dan yang ketiga, menjaga 7 anggota panca indera daripada rosak, di antaranya mulut, telinga, hidung dan sebagainya. Habis 3. Dan yang akhir sekali, soalan, jika ditanyai orang akan kita berapa perkara yang membatalkan puasa itu. Yang ni penting tuan-tuan dah. Jangan nampak mudah. Sebab pengalaman hamba ramai yang berpuasa tak boleh jawab soalan ni. Dah? Walaupun dah 30 tahun, 40 tahun berpuasa. Tak usah gedebel lah dengan ilmu tuan-tuan. Baik, soalan. Jika ditanyai orang akan kita berapakah perkara yang membatalkan puasa itu. Jawab, bahawa yang membatalkan puasa itu 10 perkara. Dah? Yang merosakkan puasa, yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, barang yang sampai dengan sengaja ke dalam rongga kepala ataupun rongga perut. Dipanggil rongga kepala, mulut, hidung dan sebagainya. Rongga perut dipanggil kubul dan dubur. Ialah barang yang sampai dengan sengaja ke dalam rongga. Macam mana kata dalam rongga? Contoh, kalau kita buka mulut, contoh dah, jari ni kita masuk. Batal puasa tak? Sudah dah. Bulan puasa ni sengaja buka masuk. Batal puasa tak? Dah. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat balik, Ramadan tahun lepas kita dah hurai dah kaedah. Perkara yang membatalkan puasa, ulama separatekan daripada 10 tadi, dia buat kaedah ringkas. Yang pertama, keluar. Yang kedua, masuk. Yang ketiga, tak boleh keluar, tak boleh masuk. Baik. Apa dia keluar yang membatalkan puasa? Refresh dah. Sebelum nak tahu apakah keluar batal puasa, kena kenal pasti dahulu apa yang keluar. Supaya kita boleh separatekan keluar ini batal puasa, keluar ini tak batal puasa. Maka hamba nak tanya dahulu para muslimin yang bakal berpuasa. Dah. Bila kita sebut perkara yang keluar, maka ada berapakah perkara, ada berapakah benda yang biasa keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Yang pertama, baju pepel. Maaf dah, hamba bukan tanya soalan biologi, bukan tanya soalan kimia, hamba tanya soalan fardu ain sahaja. Dah. Kalau tak boleh jawab soalan ni, tak usah mimpilah nak berbini dua. Allahu akbar. Fardu ain pun tak boleh jawab lagi. Dah, maaf dah. Baik. Kita ulang balik. Sebelum nak tahu apakah yang keluar batal puasa, kena kenal pasti dahulu apa yang keluar. Maka kata ulama, benda yang biasa keluar dari kemaluan seorang laki-laki ada 4. Pertama, baju pepel, kencing. Yang kedua, baju biru dekat tong duit tu. Hak lain duk diam. Mani. Yang ketiga, baju kelabu. Belakang, hak pakai kepiah hijau. Pertama kencing, kedua mani, yang ketiga mazi, yang keempat baju pepel. Darah, tanya biasa keluar darah kot kemaluan ke? Allahu akbar. Kita jawab benda yang biasa. Dah. Yang keempat baju oren. Tanya pula biasa keluar angin kot kemaluan ke? Dah. Kalau muslimat lain. Dah. Muslimat dalam kitab fikih bila sampai umur yang lanjut kadang-kadang keluar angin darah.